Macam mana kita nak set up iklan untuk chatbot? Adakah ianya sama dengan iklan untuk WhatsApp ataupun e-com? Ramai yang tanya saya benda ni. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kaidin Ismail. Kepakaran saya adalah untuk membantu anda membina chatbot yang advance yang boleh jawab persoalan daripada customer anda. Dia boleh terangkan tentang produk, dia boleh jawab apa sahaja yang customer type dan dia boleh bantu untuk pelanggan untuk membuat pembelian. Itu adalah kepakaran saya. Alright, so topik hari ini. Hari ini kita nak bincangkan bagaimana cara untuk kita set up ads bagi objektif untuk kita bawa masuk ke dalam messenger kita supaya chatbot kita dapat menerangkan tentang produk kita dan close customer tu. Terus mereka buat pembelian. Alright. So dalam ini cara saya, okay, cara saya membuat iklan. So bila saya buat iklan ni, saya mesti akan pastikan yang iklan saya tu ada level dia. So saya tak targetkan iklan hanya untuk menjual sahaja. Dia ada beberapa jenis level. Terpulanglah kalau untuk e-com pun dia ada certain level dia, kalau untuk chatbot ada level dia, kalau untuk WhatsApp pun ada juga dia punya level. Tapi untuk chatbot saya biasanya menggunakan 3 jenis level saja seperti anda nampak dekat sini, dekat bahagian campaign. Okay, so dalam kempen ni saya ada 3 jenis produk. So Tumix, EO dan juga ZK. Right, so saya nak terangkan sebab yang paling ada level sebenarnya dalam Tumix jugalah. Tumix, tapi Tumix dah lama saya tak buat. So saya tak runkan iklan dia. Sejak dah off. So saya tunjukkan yang EO pula. Okay, EO ni adalah diffuser yang bau wangi semua kan. So itu adalah EO. Ataupun essential oil yang panjang dia. Alright, so untuk iklan dekat dalam untuk chatbot ini saya ada 3 level biasanya saya buat. Level 1, level 2 dan level 3. Level 1 ni tujuan iklan dia adalah untuk mencari orang yang tak pernah langsung engage dengan page saya. Page yang saya gunakan tu lah. Dia tak pernah tengok video, dia tak pernah tengok dia tak pernah tengok iklan, dia tak pernah klik, komen, tag, tengok page dan sebagainya. Basically dia tak pernah engage langsung. So iklan level 1 ni akan mencari orang yang macam tu. So dia akan cari orang yang baru saja. Sentiasa new prospect ataupun new audience yang akan nampak dekat level 1 ini. Bila dia dah engage, dia akan termasuk di dalam golongan level 2. Golongan level 2 pula adalah orang yang pernah engage apa-apa sajalah dalam bentuk apa-apa engagement sahaja, tetapi dia tak pernah send message lagi dekat saya punya page. Orang yang pernah send message dia akan masuk di dalam level 3. So itu adalah funnel yang saya buat. Tujuannya apa? Untuk level 2 ni, mereka dah pernah engage, dah pernah tag kawan dia ke, dah pernah like, dah pernah tengok video, tapi diorang tak send message. Mungkin sebab diorang tak sempat, mungkin sebab iklan pertama saya tu tak berapa menarik bagi diorang. Dah cukup untuk menarik perhatian diorang supaya diorang lakukan apa-apa engagement, tapi belum cukup menarik untuk diorang tahu lebih lanjut. Maksudnya diorang tak klik send message. So itu adalah orang kata apa, tujuan untuk level 2 ni. Level 3 pula orang yang dah pernah send message tapi dia tergolong, dia pernah beli ke tak pernah beli ke, dia akan nampak juga. Itu kekurangan sikit lah. Kita tak boleh nak exclude audience yang pernah membeli. Boleh sebenarnya, cuma saya tak set up. Saya malas nak set up. So saya biarkan saja. Saya akan follow mereka selama 1 bulan, regardless mereka membeli ataupun tidak. Okay, level 3 bertujuan untuk kita bina impression kepada orang yang dah tahu dah. Dia dah tahu dah info. Dia dah dapat info dekat chatbot. Dia dah tahu harga, dia dah tahu semuanya. Cuma mungkin untuk orang yang masih belum membeli, kita boleh persuade orang. So level 3 ni level persuasion juga. Dalam masa yang sama, orang yang pernah membeli, dia akan nampak supaya dia ingat
betul-betul ingat dengan kita punya Facebook page. Itu tujuan saya run iklan untuk level 3 ini. Alright. So, iklan level pertama, macam mana kita nak set upkan dia? So, iklan level pertama ni biasanya dia adalah iklan yang paling mahal lah. Alright? Iklan yang paling mahal. Tapi ikut bajet saya RM30, RM60 macam tu saja. Okay. Untuk iklan yang pertama ni, kebiasaannya kalau anda ada bajet, anda boleh start dengan RM60. Kalau anda kurang bajet, minimum saya sarankan untuk anda letakkan RM30. RM30 tu paling murah lah kalau kita nak runkan chatbot sehari untuk satu ad set. So tengok kat sini ada 4 jenis ad set dan dia punya iklan berbeza-beza. Sebab saya akan naikkan iklan tersebut by weekly. 2 kali seminggu saya akan increasekan dia punya budget 20%. That's why iklan dia berbeza-beza. So yang ni sebab result dia sangat kurang memberansangkan 2 result ni, so saya offkan saja. Right? So yang ini saya run sampai dia dah up budget RM51, tapi saya offkan. Saya nampak lebih bagus saya run kepada broad sahaja. So saya run saja iklan broad. Kemudian dekat dalam broad ini, apa yang saya setting dekat dalam broad ini adalah saya akan exclude people engage with page in 365 days. So ni create new custom audience, Facebook page, and next. Lepas tu katakan yang ni, kemudian excludekan dia. Right? So, itu saja. So, nanti excludekan dia jadi 365 hari. So mana yang pernah engage dalam masa 365 hari takkan dapat iklan daripada level 1 ni. Okay? So untuk location, age, gender terpulang kepada anda nak setkan macam mana. Detail targeting biasanya saya akan kosongkan. Saya tak gunakan detail targeting. Saya biarkan AI Facebook yang tolong saya carikan audience yang sesuai. So saya akan filterkan mereka berdasarkan headline dalam copywriting saya nanti. So bila kita first jalan tu memang result tu tak berapa nak memberansangkan lah. So bila dah lama sikit, mungkin dalam 1000 impression plus minus, kita akan dapat result yang okey. Alright? So dekat bahagian placement, placement biasanya saya akan autokan dulu. Kemudian bila dah jalan lama-lama baru saya akan ubah kepada, tengoklah apa yang lebih berkesan. News feed, videos feed dan juga mungkin Facebook stories pun sebenarnya bagus juga. Tapi tengok bergantung kepada anda punya data nanti. Kita akan tengok data dia apa dia. Sebab tu pada permulaan tu kita akan setkan auto dulu biar Facebook keluarkan je dekat semua placement. Lepas tu baru kita tengok mana yang okey dan kita gunakan yang tu. Alright? So, dekat bahagian ad pula, kebiasaannya saya akan gunakan satu video ataupun satu gambar berserta dengan beberapa jenis copywriting. So dekat sini saya ada banyak lah. Masukkan video satu, yang ini, kemudian 1, 2, 3. So 3, nak buat 4, 5. Maksimum 5, kita boleh masukkan 5 jenis copywriting yang bersesuaian dengan gambar ataupun video yang kita gunakan tu. Kemudian kita boleh masukkan juga 5 jenis headline yang bersesuaian dengan copywriting kita. Right? So dekat sini call to action, message template, use existing, select template ni kita gunakan bot welcome message. Kat sini yang ramai biasanya tak tahu nak letak apa kan. So gunakan saja bot welcome message, biar dia masuk tu chatbot akan terus sambut dan teruskan penerangan tentang produk kita. Okay, so settle untuk iklan level 1. Dari segi copywriting semua tu saya tak sentuh dekat dalam ni lagi. Saya hanya terangkan tentang dia punya technical sahaja dahulu. Okay, so level 2. Macam nak set up level 2? Level 2 sama saja, set up bahagian ads dia tu sama dengan level 1. Cuma dekat bahagian ad set dia ni, set contoh. Okay. So level 2 saya ada engage with page in 4 days, 8 days dengan 12 days. So kalau anda tengok dekat sini,
walaupun orang yang dah engage 12 hari pun masih lagi ada orang yang send message, klik message 28 orang. So saya dapat dalam average RM2.62 untuk 3 jenis audio ni. So sini maksud dia apa tau? Orang yang pernah engage tu tak semestinya, kalau dia tak membeli, tak semestinya dia tak nak beli. So kita follow dia lagi selama mungkin terpulang kepada anda dan nak follow dia berapa lama. Kalau macam saya up to 12 hari je lah untuk yang people engage. Kalau untuk people send message nanti dia lama sikit, saya akan follow dia. Okay, so engage with 4 days ni engage with 4 days, 8 hari dengan 12 hari. So kita tengok dulu yang 4 days macam nak set up. Dalam 4 days, kita akan createkan satu custom audience. Sama juga macam tadi, create custom audience, Facebook page, next, engage. Yang ni tukar kepada 4 days dan bagi nama dekat sini. Okay, so dia jadilah macam ni, macam saya ni. Kemudian kita exclude pula dengan people send message. Sama juga, kalau tak create lagi, kita createkan dulu custom audience, Facebook page, next, people send message to your page, 365, bagi nama, and then create audience. Settle. So excludekan dia. So maksudnya kat sini, orang yang pernah engage dalam masa 4 hari, kecuali yang dah send message, akan nampak iklan L2 ini. Okay, iklan L2, engage with page in 4 days. So location, age, gender semua saya on kan. Semua maksudnya all lah. Paling all gender, age paling rendah ke paling tinggi, Malaysia gunakan Malaysia. Semua mungkin sebab anda tak nak Sabah Sarawak, anda excludekan, boleh excludekan juga dekat sini. And then placement saya buat automatic sebab ini dikira sebagai retargeting. So kita on kan biar dia nampak dekat keseluruhan. Mana-mana dia pergi dalam Facebook ni, dia akan nampak iklan kita. Biar dia menghantui kita punya customer tu. Right, so dalam iklan, dalam ads sama saja. Okay, yang ni saya gunakan satu, yang ni saya gunakan dua. Tengoklah yang mana. Gunakan message same ke, use existing, buat gunakan message juga. Yang ini sebenarnya tak perlulah. Right, so untuk page in 8 hari, dia sebenarnya 4 ke 8 hari mungkin. Betul, sebenarnya 5 ke 8 hari. Okay, saya masukkan, saya createkan satu audien 8 hari, tapi saya excludekan audien 4 hari dan juga send message. So maksudnya audien yang pernah send message tak dapat. Audien yang dalam lingkungan 4 hari di engage, dia tak dapat. Audiens yang lingkungan 5, 6, 7 dan 8 hari baru akan dapat iklan ini. So maksudnya dia pernah engage dalam 8 hari. Iklan yang 4 hari ni mungkin dia nampak iklan tapi dia abaikan iklan tu. Dia tak engage langsung dengan kita punya iklan kan. So dia akan nampak iklan kita yang kedua. Nampak berapa ramai yang ni. So yang lain semua setting sama saja. Saya takkan go for 12 hari lah. Sama saja setting dia macam ni juga. Masukkan 12, exclude 8 dekat bawah ni dan juga people send message ni. Dia punya jenis ad sama saja. Okay, nampak tak dekat sini ada orang yang engage hari ke-12 baru dia klik send message. Ada orang hari ke-8 baru dia klik send message. Ada orang hari ke-40 baru dia klik send message. So kat sini kita boleh simpulkan orang memerlukan multiple touch point ataupun iklan. Dia nampak iklan kita berulang kali tapi bukan yang sama. Dia nampak iklan yang berbeza-beza baru dia tergerak untuk klik send message. Belum beli lagi. Untuk beli pula kita persuade mereka di dalam iklan L3 ni. So L3 ni tak banyak yang send message. So boleh disimpulkan kat sini mana yang tak beli tu sebenarnya mungkin dia tak berminat ataupun mungkin tak ada duit lagi. Tapi saya akan teruskan juga sebab iklan saya, okey, lupa tentang bajet. Bajet untuk L2 dengan L3 saya letakkan semuanya RM4.5 saja per ad set.
Saya letakkan RM4.50 saja. Kalau dia sebenarnya kiraan dia adalah 20% ataupun 10 to 20% daripada total iklan L1 kita. So kalau total iklan kita RM100, so maksudnya RM20 sahaja. RM10 ke RM20 sahaja iklan kita per ad set. Okay, per ad set yang kita bukan perlulah, kita boleh letakkan. So terpulang kepada anda. Tapi itu adalah kiraan yang saya gunakan. So, kalau RM36 mungkinlah plus minus paling dia setengah lah. Right? So, untuk iklan L3 ni pun sama, setting dia tetap sama. Cuma dari sini saya pun tengok macam mungkin dari segi mesej perlu diperbaiki. Mungkin dekat persuasion ini saya banyak gunakan testimoni. Okay, dalam ni saya banyak gunakan testimoni saja. Ini testimoni 1, 12 hari pun testimoni 2, yang ini pun 20 hari ini pun testimoni juga. Testimoni. Dekat sini fokus saya untuk persuade orang je. Saya tak suka gunakan promosi bakal tamat ke apa semua, saya tak suka. Saya just gunakan dari segi orang kata apa nak persuade orang menggunakan kita punya testimoni, feedback, result je. Saya tunjukkan result saja. So terpulang kepada customer, bagi saya terpulang kepada customer kalau mereka nak percaya ataupun mereka nak membeli. So biasanya mereka akan membelilah bagi yang mampu dengan harga yang kita berikan. Sebab sekarang ni kebanyakan orang ada juga yang tidak mampu, mereka nak tapi tak mampu. So kita hanya boleh persuade bila diorang mampu, nanti diorang akan ingat kita untuk membeli. So itu je lah saya punya strategi bagaimana saya run iklan. So far okay, memang memberikan ROI yang positif, cuma banyak dengan tak banyak itu bergantung kepada iklan L1 kita sebenarnya. Sebab kebanyakan yang membeli iklan L1 ataupun L2. Iklan L3 ni persuade je untuk top up sikit-sikit je. Tapi tak kisahlah sebab bajet dia pun sangat rendah sebenarnya, tak perlu. So saya rasa benda tu okey, bagi saya okey. Kalau tak run kita akan rasa rugi. Sebab kita kena run juga. Right? Okay, so itu sajalah penerangan saya untuk tentang bagaimana cara saya set up saya punya ads, iklan untuk chatbot dan apa level-level yang saya gunakan. So anda boleh juga follow ni. Sebab jangan fokus untuk iklan. Kebanyakan orang fokus menggunakan iklan L1 saja untuk dapatkan sale. Tapi L2, L3 dia tak buat, dia abaikan. So strategi tu boleh berjaya sebenarnya. Boleh juga sebab kata kebanyakan orang ada juga yang beli dekat L1 tapi rugilah L2, L3 punya audience kita tak persuade diorang untuk diorang membeli kan. Sebab orang tak semestinya akan beli kali pertama diorang tengok iklan kita. Yang beli tu sebenarnya mungkin diorang dah tengok iklan dekat orang lain punya page ke, iklan orang lain kan. So bila diorang nampak iklan kita, diorang anggap yang diorang nampak iklan yang orang-orang lain. So bila kita run iklan L1 sahaja, orang lain pula buat follow up, buat orang kata apa, buat retargeting menggunakan audience dia tu. So diorang akan nampak iklan orang lain yang sama dengan kita lah, mungkin ejen lain dan sebagainya. Kalau kita seorang je yang jual produk tu tak ada masalah kan. Tapi sekarang kita ramai sangat persaingan. So make sure anda buat run iklan funnel macam ni. Plus satu lagi suka saya nak kongsikan, bila customer tak membeli kan, bila customer tahu harga dia tak membeli. So apa yang boleh kita buat adalah iklan L3. Iklan L3 ni lah yang akan bantu kita untuk follow up diorang secara automatik. Kita tak perlu nak follow up by WhatsApp ke, tak perlu nak follow up. Dalam chatbot sekarang kita tak boleh nak follow up selepas 24 jam. So apa yang boleh kita buat adalah kita run iklan retargeting kepada mereka ini menggunakan iklan level L3 ni supaya mereka lebih yakin dan mereka boleh, bila mereka ada duit mereka akan beli. Inilah
untuk tambahkan keyakinan. So bila mereka ada duit, mereka akan membeli dekat iklan level 3 ni nanti. Satu lagi mungkin kita boleh membayangi diorang lah, sebab kita nak diorang selalu nampak dengan iklan kita. Bila dah selalu nampak tu, diorang akan, insyaAllah diorang akan, orang kata apa, akan selesa dengan kita punya brand, kita punya nama page kita. Tapi mesej yang kita sampaikan tu adalah yang paling penting saja. Salah anda set up L1, L2, L3 ni, yang paling utama sebenarnya adalah mesej yang disampaikan. Okay? Yang saya tunjukkan hari ini hanyalah technical saja. Technical tu tak penting, ataupun technical tu tak ada apa pun kalau mesej yang anda sampaikan tu tak tepat kena audience. So itu dalam chapter yang lain, sebab chapter tu agak panjang sebenarnya. Apa mesej yang kita nak sampaikan kepada customer tu memang satu topik yang besar sebenarnya. Right? So itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.